Saudara-saudari, yang kedua, ekosistem dalam sekolah ini telah divaksinkan. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah murid dalam sekolah itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada sebelum ini, dan jumlah murid dalam kelas itu hanyalah separuh. Maknanya kedudukan mereka akan lebih jauh daripada biasa, dan insya-Allah dalam keadaan ini ianya merupakan satu usaha kami bagi memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Saudara-saudari, kita tahu dalam konteks Delta variant atau varian Delta ini, antara pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar di seluruh dunia adalah untuk memastikan setiap bilik itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Maka di sekolah kita akan memberi penekanan kepada perkara ini, dan kita telah maklumkan pada guru-guru dan juga pengetua dan guru besar untuk pastikan supaya sistem pengudaraan dalam bilik darjah itu dapat dipastikan berada pada tahap yang optimum. Maknanya kalau ada langsir-langsir yang menghalang pengudaraan dalam bilik darjah itu, kita boleh simpan dahulu langsir tersebut untuk satu tempoh sebelum kita boleh lihat apakah langkah yang selanjutnya. Jadi dalam konteks pengudaraan, kita ingin pastikan bahawa aliran udara dalam kelas itu berlangsung dengan baik untuk mengurangkan risiko jangkitan. Begitu juga penggunaan kipas di dalam kelas. Ini digalakkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan pengaliran udara yang lebih baik. Saudara-saudari, sebelum ini pemakaian pelitup muka di sekolah tidak diwajibkan. Namun bermula dari sesi persekolahan ini, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kalau nak pakai pelitup muka berganda, itu digalakkan. Umumnya pemakaian pelitup muka itu diwajibkan. Untuk murid-murid dari keluarga atau latar belakang sosioekonomi yang rendah, murid-murid miskin, kita akan ikhtiarkan untuk kita bekalkan sedikit pelitup muka untuk mereka di sekolah. Maka kita akan bekalkan pelitup muka pada guru-guru di sekolah untuk melihat apakah murid-murid ini memerlukan bantuan, dan guru-guru akan memberikan pelitup muka untuk murid-murid yang memerlukan. InsyaAllah kita akan laksanakan usaha ini bagi membolehkan kita membantu anak-anak kita dari kumpulan yang memerlukan, yang ingin datang ke sekolah tapi mungkin tidak mampu untuk menyediakan pelitup muka. Seterusnya, waktu rehat. Seperti mana sebelum ini, waktu rehat murid makan di dalam kelas di bawah pengawasan guru mereka. Namun begitu, untuk kelas yang menggunakan penghawa dingin, kelas yang pakai aircon ini, mereka perlu makan di luar di bawah pengawasan guru. Ya, umumnya kita kekalkan SOP sedia ada untuk murid makan dalam kelas waktu rehat di bawah pengawasan guru. Ada dua perbincangan tentang perkara ini. Ada yang kata sebaiknya makan di luar. Ya betul, umumnya kita bersetuju makan di luar itu lebih baik kerana pengudaraannya lebih baik. Namun begitu, satu cabaran yang kita hadapi dalam konteks membenarkan untuk murid makan di luar kelas adalah pengawalan murid-murid ini. Sebab itu, di dalam kelas apabila mereka berada di meja, lebih mudah untuk kita kawal murid ini berbanding jika mereka dibenar makan di luar kelas. Oleh yang demikian, mengambil kira pengudaraan yang baik di dalam kelas, kita pada waktu ini menetapkan setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan bahawa murid boleh terus kekal makan dalam kelas kecuali kelas yang menggunakan penghawa dingin. Saudara-saudari, aktiviti sukan dan kurikulum buat masa ini aktiviti kurikulum masih belum dibenarkan. Namun begitu, untuk kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, kita boleh benarkan dengan syarat murid telah siap memakai pakaian sukan dari rumah dan mereka tidak menyalin baju mereka di sekolah. Kita ingin mengelakkan kesesakan dalam bilik persalinan apabila semua murid masuk untuk menyalin baju. Maka kalau murid akan diminta untuk memakai pakaian sukan pada hari PJPK bagi memastikan tidak ada berlaku kesesakan di dalam
bilik persalinan. Saudara-saudari, seperti mana sebelum ini, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Kita amat memohon jasa baik guru, jasa baik ibu bapa. Kalau anak-anak bergejala, jangan benarkan mereka ke sekolah. Ya, biarkan mereka berada di rumah. Namun begitu, sekiranya sewaktu pagi hadir ke sekolah, murid tidak bergejala. Namun waktu di sekolah mungkin waktu rehat, nampaknya murid ini menunjukkan gejala tertentu, maka di sekolah kita akan sediakan saliva test kit, ya, tes menggunakan air liur ini untuk guru menempatkan murid ini di bilik isolasi dan murid ini akan melaksanakan tes tersebut. Sekurang-kurangnya kita dapat asingkan murid ini lebih awal daripada kelompok murid lain. Jadi itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memastikan supaya yang bergejala tidak datang ke sekolah, yang menunjukkan gejala di sekolah itu kita tangani lebih awal. Seterusnya, untuk murid asrama. Ini saya nak jelaskan tadi. Kita kata murid asrama masuk, kita tidak gilirkan mereka. Kerana apa? Kita ingin wujudkan asrama ini sebagai satu gelembung selamat, safe bubble untuk anak-anak kita. Untuk memastikan asrama ini adalah satu safe bubble, apa yang kita perlu laksanakan adalah untuk melaksanakan saliva test kit atau ujian air liur ini 3 kali. Pertama sekali, sebelum mereka masuk ke asrama, mereka akan diminta untuk melaksanakan tes COVID-19 menggunakan test kit. Yang kedua, pada hari ke-6 mereka akan dites sekali lagi, dan pada hari ke-14 mereka akan dites sekali lagi. Kita harap dengan pendekatan ini, maka asrama itu sendiri menjadi gelembung selamat untuk anak-anak kita terus berada di sekolah. Begitu juga dengan pengudaraan. Setiap komponen, setiap bilik di sekolah asrama ini, kita ingin pastikan bahawa pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum.